Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang daras maghrib yang dirahmati Allah. Sekali lagi saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mendengar penerangan Hazrat Imam Mahdi alaihissalatu wassalam berkenaan dengan ketakwaan dan berkenaan dengan perlunya kita semua berusaha menjadi orang-orang yang muttaqi, iaitu orang-orang yang bertakwa, dan hasil ketakwaan yang kita perolehi itu nikmat-nikmat apa yang akan kita dapati daripada Allah Subhanahu Wa Taala, serta 3 tingkatan ilmu yang mana Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menerangkan kepada kita semua. Jadi insya-Allah pada malam hari ini kita sama-sama akan dengar penerangan yang disampaikan ataupun yang ditulis oleh Hazrat Imam Mahdi alaihissalatu wassalam. Pertama sekali berkenaan dengan kehidupan akan datang diperlihatkan kepada orang muttaqi di dunia. Maksudnya di dunia ini Allah Ta'ala memperlihatkan kehidupan yang akan datang kepada kita semua. Berkenaan dengan ini, Hazrat Imam Mahdi alaihissalatu wassalam bersabda, jadi ini adalah satu nikmat bahawa wali-wali dapat melihat malaikat Tuhan. Kehidupan akan datang itu bukan hanya diimani, tetapi seorang muttaqi dapat melihat kehidupan akan datang di sini, iaitu di dunia ini. Mereka dapat bertemu dengan Tuhan dalam kehidupan ini, dapat melihat dan dapat berkata-kata. Jadi, jika keadaan seperti ini tidak diperolehi oleh sesiapa pun, maka kematiannya dan pemergiannya dari sini sangatlah rosak. Ucapan seorang wali ada benarnya, bahawa jika tidak memperolehi satu mimpi yang benar sepanjang hayat, kesudahannya adalah bahaya. Al-Quran menjelaskan perkara ini sebagai tanda bagi seorang mukmin. Dengarlah, bahawa jika tanda ini tidak ada, berarti takwa tidak ada. Oleh itu, kita semua hendaklah berdoa agar syarat ini sempurna, dengan harapan datang ilham, mimpi dan kasyaf dari Tuhan. Kerana ini adalah ciri khas seorang mukmin. Ini seharusnya ada. Banyak lagi berkat-berkat yang diperolehi oleh orang-orang muttaqi. Sebagai contoh, dalam surah Al-Fatihah yang datang di permulaan Al-Quran, Allah Ta'ala memberi hidayat kepada orang mukmin kerana dia berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Fatihah 6 dan 7. Yakni, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan yang engkau telah berikan nikmat ke atas mereka. Tujuan doa ini diajarkan ialah manusia menjadi berani lalu memahami bahawa daripadanya merupakan keinginan Khalik. Dan perkara itu ialah jangan sampai umat ini menjalani kehidupan sama seperti haiwan ternakan. Malah, segala perkara tersembunyi akan menjadi terbuka. Sebagaimana akidah orang-orang Syiah menyatakan bahawa kewalian, iaitu silsilah wali, telah berakhir selepas 12 imam berlalu. Sebaliknya, dari doa ini, zahir bahawa Tuhan telah berkeinginan sejak dahulu lagi supaya orang yang muttaqi dan mereka yang menurut kehendak Tuhan, mereka boleh mencapai darjat yang telah dicapai oleh para anbiya, iaitu para nabi-nabi, dan as-syifa, yakni orang-orang suci. Daripada itu juga, hal ini boleh didapati bahawa insan mendapat kekuatan yang banyak. Mereka yang hendak mencapai perkembangan hendaklah melakukan lebih banyak kepatuhan. Ya, oleh kerana kambing itu bukan manusia, dia tidak boleh meningkatkan kemajuan. Keberanian manusia apabila mendengar keadaan para rasul-rasul dan nabi-nabi, bahawa jemaat suci yang mendapat nikmat, ia bukan hanya nikmat, malah secara berperingkat mereka akan mendapat nikmat ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Selanjutnya, Hazrat Imam Mahdi alaihissalatu wassalam menerangkan berkenaan dengan 3 peringkat ilmu. Beliau bersabda, terdapat 3 peringkat ilmu, iaitu ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Sebagai contoh, apabila melihat asap dari jauh, timbul di fikiran
bahawa ada api. Itu dinamakan ilmu yakin. Tetapi apabila melihat sendiri api dengan mata, maka itu dikatakan ainul yakin. Kemudian tingkat yang lebih tinggi ialah hakul yakin, yakni apabila meletakkan tangan di atas api tersebut dan terasa panas, maka telah yakin sepenuhnya bahawa api memang wujud. Jadi sungguh malang sekali manusia yang tidak mendapat tempat di antara ketiga-tiga tingkatan ilmu tadi. Menurut ayat ini, mereka yang tidak mendapat kurnia Allah Ta'ala, mereka terperangkap dalam kebutaan. Allah Ta'ala berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Al-Ankabut ayat 70. Yakni mereka yang bermujahadah ataupun mereka yang berusaha pada jalan kami, maka kami akan menunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka. Ini adalah janji Allah. Dan dari segi yang lain, ada juga doa yang diajarkan, yaitu ihdinas siratal mustaqim, Al-Fatihah ayat 6. Jadi setiap manusia harus memberi perhatian dalam solat masing-masing terhadap doa-doa ini dan tanamkan dalam diri agar mereka juga tergolong dari kalangan orang yang telah mendapat kurnia dalam kemajuan dan basirat, iaitu penglihatan. Jangan sampai terjadi kita dibangkitkan dari alam ini tanpa basirat, tanpa penglihatan dan dalam keadaan buta. Firman Allah Ta'ala, wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma, Bani Israel ayat 73. Yakni sesiapa yang buta di dunia ini, maka di akhirat pun dia juga buta. Tujuannya ialah untuk menyaksikan akhirat. Di dunia inilah kita harus lihat untuk merasai akhirat. Persediaannya bermula dari dunia ini. Jadi, apakah dapat diakui bahawa Allah Ta'ala hanya berjanji lalu tidak menepatinya? Selanjutnya, Hazrat Imam Mahdi AS menerangkan siapa yang buta. Beliau bersabda, maksud buta ialah mereka yang kosong daripada pengetahuan rohani dan kelazatan rohani. Seseorang yang secara membuta tuli dianggap sebagai orang Islam kerana lahir di rumah orang Islam. Demikian juga seorang yang lahir di kalangan Kristian, maka dia adalah Kristian. Inilah sebabnya orang-orang seperti itu tidak menghormati Tuhan, Rasul dan Al-Quran. Kecintaannya kepada agama juga boleh dipertikaikan. Mereka hidup di kalangan orang-orang membuat penghinaan terhadap Tuhan dan Rasul. Sebabnya ialah orang-orang seperti itu tidak mempunyai mata rohani, tidak ada kecintaan terhadap agama. Jika tidak begitu, mustahil seorang pecinta akan melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang dicintainya. Jadi, Allah Ta'ala telah mengajarkan bahawa aku sedia memberi jika kamu sedia menerima. Oleh itu, dengan doa inilah persediaan untuk mendapatkan hidayat. Selanjutnya beliau bersabda, selepas doa ini, di permulaan surah Al-Baqarah ada ayat, Hudallil Muttaqin, Al-Baqarah ayat 3. Seolah-olah Tuhan telah bersedia untuk memberi, yakni kitab ini dijanjikan boleh menyampaikan manusia ke tahap kesempurnaan. Maksudnya, kitab ini bermanfaat bagi mereka yang bertakwa dan mereka yang bersedia untuk mendengar nasihat. Tingkat seorang muttaqi pada tahap ini ialah mereka meninggalkan adat kebiasaan lalu bersedia untuk mendengar perkara kebenaran. Sebagai contoh, apabila ada seorang Muslim, maka dia menjadi muttaqi. Dan apabila ada penganut agama lain mempunyai hari baik, maka dalam dirinya akan ada ketakwaan. Sombong, bongkak, menjadi jauh. Semua halangan-halangan telah menjadi jauh. Disebabkan semuanya telah jauh, maka jendela rumah yang gelap menjadi terbuka luas, lalu menyebabkan sinaran cahaya masuk ke dalamnya. Apa yang dikatakan di sini, yaitu kitab ini menjadi petunjuk bagi orang muttaqin, hudallil muttaqin. Maka ittiqa yang tergolong dalam bab iftial dan bab ini muncul sebagai menanggung beban, yakni di dalamnya ada isyarat bahawa sejauh mana kita menginginkan ketakwaan di sini, ia tidak bebas daripada menanggung suatu kesusahan. Untuk melindunginya, ada petunjuk dalam kitab ini. Seolah-olah seorang muttaqi harus melalui kesusahan dalam
melakukan kebaikan. Inilah penerangan daripada Hazrat Imam Mahdi alaihissalam yang kami petik dari Malfuzat jilid 1 Urdu halaman 10 hingga 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.